Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allah. 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 Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah. Bolehlah sekejap. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita seterusnya pada hari Jumaat yang barakah ini menambahkan lagi keberkatan, menambahkan lagi rahmat, menambahkan lagi kasih sayang Allah, pengampunan Allah kepada kita. Alhamdulillah, bila datang hari Jumaat kita rasa damai, rasa sayu kan. Hari Jumaat ni memang dia punya aura tu,
dia punya gelombang ataupun perasaan kita pun mula berubah. Kan, subhanallah. Hari Jumaat dia hanya pada namanya saja. Subhanallah. Telefon ni masuk panggilan juga. Okey, subhanallah. Sahabat-sahabat sekalian, ia bukan hanya semata-mata kerana umat Islam memuliakan hari Jumaat, tetapi ia juga hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para malaikat juga memuliakan, dan banyak peristiwa besar berlaku pada hari Jumaat. Dan alhamdulillah kita dah kali kedua. Pagi tadi jumpa dalam kuliah kitab Riyadhus Shalihin, lepas tu jumpa pula sekarang. Jarak masa lebih kurang 2 jam lebih saja. Saya harap sahabat-sahabat tak jemu lah ya, berjumpa lagi kita kan pada hari Jumaat ni. Masya-Allah. Kita pun tak tahu kan bila saya yang meninggal dulu ke, sahabat-sahabat meninggal dunia dulu ke. Tapi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat meninggal pada hari yang barakah ini, insya-Allah. Okey, sahabat-sahabat semua, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya ni bersiaran daripada studio di Pejabat. Kan nampak macam lain sikit kan, belakang dia tu, ini di Pejabat. Biasa kan di rumah. Jadi hari ini ada urusan kena datang Pejabat, ada perbincangan penting, pertemuan macam tu lah. Tadi nak mula memang dah ready sebelum 10.30. Sepatut kita mula 10.30 kan. Tapi ada tetamu yang datang, bukan tetamu tetapi ada urusan yang melibatkan orang luar. Okey, datang dengan SOP semualah ya tuan-puan sekalian. Jadi alhamdulillah, insya-Allah kita akan selesai dalam pukul 11.35. Sebab mula 10.35 tadi, kita habis 11.35. Saya kalau boleh memang nak lebih masa kan, namun saya ada temu janji lain pula. Yang sebenarnya janjinya, temu janji tu 11.30. Jadi saya tak boleh nak lebih masa sangat. Jadi insya-Allah perjumpaan kita ni, pertemuan kita ni, kita buat sharp, kita buat dalam keadaan yang memanfaatkan setiap masa yang ada. Jadi mungkin saya cakap pun macam laju sikit kan, insya-Allah. Jadi tuan-puan sekalian, kuliah kita pada pagi Jumaat yang barakah ini dianjurkan oleh Masjid Husin Seremban 2 Negeri Sembilan. Ini sebuah masjid yang sangat dekat dengan saya secara peribadi. Dulu saya ada kuliah di sini 2 minggu sekali, setiap hari Rabu. Hari Rabu 2 minggu sekali. Pernah seminggu sekali, lepas tu jadi 2 minggu sekali, lepas tu lama-lama saya dah tak dapat dah nak ada komitmen secara berkala. Jadi jemaah-jemaah Seremban, jemaah Masjid Husin Seremban 2, jemaah Surau Kuduah kan, jemaah Rasah Kemayan, Bukit Cedang, ni antara jemaah kuliah di area Seremban 2. Dan biasanya orang yang sama. Lepas tu jumpa balik dekat Masjid Husin. Masjid Husin ni salah satu masjid yang sangat cantik, putih, bersih, yang sangat indah kan, diasaskan ataupun diwakafkan oleh Tan Sri Husin. Tan Sri Husin iaitu kalau kita tahu Tan Sri Husin ni juga adalah pengasas kepada apa tu, Syirah Bank tu. Bank bukan subhanallah, RHB. Sebab RHB tu Rashid Hussein Berhad. RHB Bank tu Rashid Hussein Berhad. Subhanallah, hebat kan, pengasasnya adalah umat Islam kita, orang Melayu Islam kita. Jadi Tan Sri Hussein ni dia telah membina, kalau di Seremban 2, di Seremban 2 tu satu Masjid Hussein, satu lagi Masjid Sendayan tu. Masjid besar Senayan yang baru tu. Masya Allah, mudah-mudahan Allah lipat gandakan rezeki dunia dan akhirat. Terima kasih kepada bahagian pengurusan Masjid Husin Seremban 2, Barisan Jantung-Kuasa Masjid Husin Seremban 2, Ahli Karyah Masjid Husin Seremban 2, muslimin-muslimat dikasihi sekalian. Dan antara tujuan penganjur kita pada pagi ini adalah ingin mengajak terutamanya muslimat dan muslimin juga terbuka untuk mengikuti siri kuliah yang dianjurkan oleh Masjid Husin. Okey, Masjid Husin ni memang masjid yang aktif sangat menghidupkan majlis ilmu.
Bukannya kuliah saya saja, kuliah muslimin ada, masa tu kuliah ustazah lain ada, dan jemaah di situ sangat aktif, penuh dewan kuliah. Masya Allah. Kan, itulah antara tanda-tanda hidupnya jemaah di sekeliling tu, manusia di sekeliling rumah Allah tersebut. Okey, ada page Facebook Masjid Husin Seremban 2. Jadi Jumaat yang Barakah ni kita tambahkan koleksi follow. Kita nak follow siapa? Jadi follow lah pihak-pihak masjid ni. Masya Allah, dia sangat mengharapkan sokongan kita lah sebagai masyarakat. Ustazah, saya masjid lain, saya bukan duduk kat Seremban 2, saya duduk kat Kelantan. Tak apa, kita follow banyak masjid, tak ada masalah. InsyaAllah ia menjadi saksi, burhanun, bukti kita. Subhanallah, Masjid Husin sentiasa menyajikan pelbagai program menarik dan bermanfaat buat semua. Jemput untuk subscribe, like and follow page Facebook dan akaun YouTube rasmi masjid. Dan Masjid Husin juga mengharapkan infak kita. Jadi ini hari Jumaat yang barakah kan tuan-puan sekalian. Marilah kita jadikan satu lagi masjid untuk menjadi saksi di masyarakat kelak bahawa kita ada memberi infak wakaf kepada pembangunan, untuk program-program, untuk pembangunan pun mestilah sentiasa ada kan, baik pulih dan sebagainya. Nabi SAW bersabda, hadis yang sahih, sadaqatun burhanun. Sedekah itu adalah bukti. Sedekah ini bukti, burhanun, saksi. Jadi bukan satu masjid je jadi saksi sedekah kita. Biarlah sebanyak mungkin masjid. Kita nampak ada share masjid ni kan, kita pun berkongsilah. Subhanallah, bagilah sini sikit, mudah-mudahan banyak masjid jadi saksi sedekah kita. Subhanallah. Jadi insya-Allah Masjid Husin juga memberikan bantuan-bantuan kewangan kan, ahli jawatan kuasanya sangat aktif membantu asnaf-asnaf sekitar qaryah dan juga dekat ataupun jauh. Okey, alhamdulillah sahabat-sahabat. Tajuk kita hari ini sangatlah bagus, iaitu tuntutan menuntut ilmu. Jadi saya akan pergi kepada bab kelebihan menuntut ilmu kan, dari sudut falsafahnya, dari sudut tuntutan agamanya, kemudian kita akan pergi kepada adab-adab menuntut ilmu dan sebagainya. Okey, jadi saya harap sahabat-sahabat boleh bantu saya untuk kita share. Saya tahu waktu ni waktu yang agak sekarang makin mencabar kalau kita buat waktu yang begini. Satu, ramai ibu bapa yang ada PDPR anak. Yang kedua, ramai yang kerja online. Kan, kerja daripada work from home. Jadi mereka perlu online, mereka ada kerja-kerja yang ni. Jadi kita bantu share perkongsian ini supaya lebih ramai yang boleh hadir. Boleh ya? Tekan butang share ataupun tinggalkan komen kan dan sebagainya. Ya. Macam tu ada akaun IG ke? FB saya tak ada pula. Okey, ada yang tak ada FB. Jadi dia tanya ada tak IG kan nak follow masjid ni. Masya Allah. Terima kasih ya. Saya nak sebut sikit nama-nama ni. Contoh Lina Abaya. Ada ucap kepada Cikgu Yana selamat hari lahir. Oh, ada yang hari lahir hari ni. Ada Orchid Zai, NS kami, Diana Nur Ashikin, Nur Hayati Apid. Terima kasih ya di atas kata-kata yang memberi semangat pada saya. Terima kasih. Lina Abaya, Rendang Pok Su, Amira 8088, Yakin Adenan, Kasih Seroja. Oh, baru tahu Bank RHB. Ya, RHB Bank tu nama dia adalah Rashid Husin. Rashid Husin Berhad. RHB tu. Sempena nama Tan Sri Husin tu lah. Okey. Kipi Nur Husnul Kamis Surish Alin. Saya susah sikit nak baca nama di IG orang-orang muda kan. Ifah tajuk kebentuk ilmu cantik sihat aktif FTN Relisha Rosman, Kiki Comel, NSR Mira. Okey. Dan ramai lagi sahabat kita. Kita tengok di FB pula. Okey, antara sahabat-sahabat di FB, Ismail, Zurish Main Zulfazli. Apa program umur nanti? Ada. Danila Idham, Mastura Sani. Adalah ni lagi. Oh, ni telefon apa ni? Huawei juga Okey. Jadi sekarang kita nak pergi pada nota kita ya. Ada Syirah. Contoh
Kita ada Siti Nur Aisyah. Waalaikumsalam. Princess Charmin Ummu. Sayang Ustazah rindu nak jumpa saya. Saya pun rindu. Nosima Alwi, Yusida Yusof, Syahrul bin Zainal, Alisha Aisyah. Okey. Syarifah Nur Safura, baru tahu juga Ustazah. Azina Abbas, Ida Suhana, Rakia Ali, Siti Nur Aisyah Isha, Nur Laila Mak Taib, Nosima Alwi. Okey, kita tengok Majli Ori, ada Kamila Haji Zakaria. Daripada Fatan ni. Masya Allah, daripada Thailand. Halipah Hadin, Farazila, Nur Aini Jalil. Ya. Tengok kan bagi salam Ustazah Asma Harun dan semua ahli syurga. Amin. Ustazah minta doakan saya semoga kuat saya diuji ketika Nini Normawati. InsyaAllah mudah-mudahan terus kuat, tenang. Banyak-banyak zikir, sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, ataupun la ilaha illallah al-halimul azim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Subhanallah. Itu doa Nabi SAW kan, bila Nabi dalam keadaan ujian yang berat, Nabi akan baca doa tu. Nantilah kalau sempat saya tulis ya doa tu. Kan, saya sendiri pun kalau time diuji berat, rasa susah hati sangat, rasa sedih, rasa bimbang, takut sangat, terus baca la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah, la ilaha illallah al-halimul azim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Itu hadis yang sahih. Apabila Nabi diuji, Nabi terasa berat, ujian yang berat, Nabi akan membaca zikir itu. Dan satu lagi zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir tu. Sahabat-sahabat sekalian, saya dah ada tulis dan banyak kali dah kita sebut. Sebab zikir itu kita akan dapat 100 kebaikan daripada Allah dan dilindungi 100 keburukan. Jadi insya-Allah yang kita sedang sedih, yang kita sedang bimbang, takut tu pun kita akan dilindungi. Okey. Ya, Nur Mira, saya pun sayang semua kerana Allah. Terima kasih ya sahabat-sahabat di IG ni, kami orang muda. Mungkin ada yang umur belasan tahun dah kan yang follow. Okey. InsyaAllah. Okey, daripada bumi Korea. Okey, ada Razali, syukur saya serta sahabat semua daripada bumi Korea. Masya Allah. Korea, macam mana dah cakap apa Korea? Kalau arigato tu Jepun kan? Annyeonghaseyo. 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 Macam tu kan? Okey. Okey, subhanallah, alhamdulillah, kita akan tengok nota yang disediakan. Ustazah memang suka buat kecil sikit macam ni, kotak dia jadi ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu kena naikkan sikit kan? Ini kenapa rasa macam ya? Tak rasa macam apa ni, mungkin ada orang sembuh apa, macam perfume, rasa macam perfume pula, macam minum air perfume pula. Okey, alhamdulillah sahabat-sahabat jelas ya. Okey, kita akan tengok tuntutan menuntut ilmu. Okey, kat sini ada rotan. Saya rasa something wrong je, macam mungkin gelas tu tak basuh bersih ataupun okey, tak apa. Rasa macam minum air wangi. Okey, tuntutan menuntut ilmu oleh Ustazah Asma. Okey, kita akan tengok pasal definisi ilmu. Ilmu golongan bersama, ilmu kelebihan orang menuntut ilmu, ilmu guru wasilah ilmu, 4 martabat guru, para nabi adalah guru kita, pesanan Imam Syafi'i, doa penerang hati, doa agar diberi ilmu yang bermanfaat. Banyak tu tuan-puan sekalian. Harap sempat ya, sebelum pukul 11.30 kita akan habiskan. Okey, Masya Allah, definisi ilmu. Kita dah sebut ilmu kan. Perkataan ilmu dinyatakan dalam pelbagai bentuk sebanyak 854 kali dalam Al-Quran. Okay, ilmu berasal daripada perkataan ilm yang bererti tanda ataupun petunjuk. Pemikir Muslim Syekh Muhammad Naqib Al-Atas mendefinisikan ilmu kepada dua. Ilmu itu datang daripada Allah sebagai sumber segala ilmu, ilmu yang datang pada manusia sebagai pencari ilmu. Okey, subhanallah. Ilm kita tahu maksud dia adalah petunjuk, ilm yang bererti tanda ataupun petunjuk. Dan kita tahu sumber ilmu paling utama adalah Al-Quran itu sendiri. Pelbagai ilmu dalam Al-Quran, sumber pelbagai ilmu. Ilmu apa yang tak ada dalam Al-Quran?
ilmu matematik ada, ilmu alam ada, ilmu kimia, ilmu fizik, ilmu semualah, ilmu apa saja, ilmu pertukangan dan sebagainya. Kan semua ilmu itu ada terkandung dalam Al-Quran, dan hanya manusia yang mampu ataupun yang mentadabbur, menghayati, mengkaji Al-Quran akan melihat kan singkapan ilmu demi ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi kita tengok ilmu itu datang daripada Allah sebagai sumber segala ilmu. Betul? Hakikatnya Allah ya alim, yang maha memiliki ilmu. Allah yang maha mengetahui. Dan kalau contoh kan, kita tengok ada seorang saintis yang hebat, Albert Einstein contohnya. Lagi Thomas Edison. Lagi itu kan bukan Islam. Tapi kita tahu ada banyak lagi ilmuwan yang melakar sejarah peradaban manusia di kalangan orang Islam kan. Ibnu Sina, lagi Al-Batuta, Ibnu Arabi, apa lagi? Ramailah lagi, subhanallah. Kan? Kita sebut apa tu? Dik, saya rasakan kamu buat air manis sikit. Dia jadi rasa terasa-rasa macam ada orang terletak minyak wangi ke apa dalam air kosong tu. Tiba-tiba rasa macam kalau minum air manis sikit tu kan, dia menghilang sikit lah rasa tu. Okey. Kan ada orang nak sabotaj kan? Tak adalah gurau je. Okey, jadi sahabat-sahabat, Ibnu Khaldun, macam-macam lah. Kalau hari ni kita jumpa ada orang yang bijak, ada budak umur baru 8 tahun dah masuk Oxford, ada ke? Umur 12 tahun dah masuk Oxford, kan contoh. Dia ada kebijaksanaan luar biasa. Lepas tu kita tengok ada saintis boleh hasilkan ni. Lepas tu kita tengok ada yang engineer yang boleh buat hebat-hebat kereta yang kelajuan macam jet pun ada. Kan? Kelajuan seperti jet. Oi, kereta apa tu nama ya? Tak ingatlah kereta apa. Tapi dia boleh ciptakan enjin kelajuan kereta. Kita berfikir manusia pertama yang buat kapal terbang, bijak kan? Manusia pertama yang buat helikopter, manusia pertama yang pertama ni, kebijaksanaan yang luar biasa. Kita ni otak yang mana ada je, ubah-ubah kan. Tu pun benda biasa-biasa. Kalau ubah pun ubah kuih, ubah resepi kan. Tapi benda yang daripada awal kosong, mereka buat kajian demi kajian. Masya Allah. Saya pernah tengok dokumentari, kisah bagaimana orang yang permulaan menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga elektrik. Yelah, memang ada banyak pengorbanan melibatkan masa, tenaga, nyawa, bahkan nyawa. Okey, kita tengok kan, bijaknya. Tetapi bagi orang Islam, bila jumpa dan lihat orang-orang yang bijak seperti ini, kita memuji Allah yang alim, yang maha mengetahui, yang memiliki segala ilmu. Allah yang hakim, yang maha bijaksana, yang memberikan dia pinjaman kebijaksanaan. Itu pun Allah bagi sikit sangat. Jika dikumpulkan semua bijak-bijak manusia dalam dunia ni, dikumpulkan semua ilmu yang ada dalam manusia, tak akan sampai mampu mencapai walaupun setitik ilmu Allah. Tak akan sampai setitik ilmu Allah pun tak akan capai. Kan diberi gambaran dunia dan isi, termasuk orang, manusia, makhluk, termasuk dengan kekayaan, pembendaraan langit dan bumi, termasuklah ilmu-ilmu semua tu, tak sampai sebelah sayap nyamuk pun berat dia. Sayap nyamuk tu nipis sangat. Kalau kita timbang lah, rasa tak ada penimbang yang boleh ukur berat sayap nyamuk. Tapi mungkin yang digital halus sangat tu kan, yang kita sebut yang elektron yang boleh detect yang halus sangat zarah tu, mungkin boleh lah tahu berapa berat sayap nyamuk. Nak kata dunia seisi tu pun, apatah lagi kalau kita nak nilaikan ilmu. Masya Allah, kan disebut di dalam Al-Quran, sekiranya kamu menulis ilmu Allah, kamu menulis nikmat Allah, kan, dibawa dan dijadikan lautan, 7 lautan itu menjadi tinta, jadi dakwat untuk tulis ilmu Allah. Takkan habis, takkan cukup. Akan ditambah, walaupun ditambah 7 lautan lagi, habis lautan di dunia ni, habis semua air jadi dakwat, pun takkan mampu menulis kehebatan pengetahuan ataupun ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tahu ilmu itu semuanya daripada Allah. Kalau kita jumpa ada orang yang bijak sana, bijak sini, straight A, kita memang puji dia. Ya Allah, bijaknya budak ni. Tetapi hakikatnya kita kena tujukan pujian itu kepada Allah. Allah ya Hakim, jadikan budak ni bijak, ya Allah.
Kita boleh nampak kebesaran Allah. Budak umur 6 tahun, 8 tahun dah boleh hafal 30 juzuk. Subhanallah. Kita puji Allah kan. Kita puji budak tu. Tapi kita tahu budak tu tidak mampu buat apa-apa. Budak tu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Kecuali Allah yang berikan kurniaan dia jadi bijak yang pelik. Hafal Quran yang sepelik itu. Okey, subhanallah. Okey, seterusnya kita tengok ilmu datang daripada Allah sebagai sumber segala ilmu. Ini surah Al-Baqarah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Subhanallah. Okay, ilmu yang ada pada manusia sebagai pencari ilmu. Untuk mendapatkan ilmu, kita perlu berusaha dan bertanya kepada mereka yang ahli atau lebih pakar. Allah SWT berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Oleh itu, bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. Jadi ada ilmu yang kita cari sumbernya daripada sumber saja. Perantaraannya daripada manusia. Tapi hakikatnya ia juga datang daripada Allah. Okey, ilmu ada dua. Fardu ain, wajib belajar. Tak belajar berdosa. Fardu kifayah. Cukuplah kalau ada orang dah belajar dari kalangan kita, maka tak berdosalah kita. Jadi ada ilmu fardu ain yang mana setiap mukallaf. Kita ni kan mukallaf. Apa syarat mukallaf? Islam, baligh, berakal, mampu. Mukallaf kan? Jadi kita ni semua mukallaf lah. Jadi ada ilmu yang wajib kita belajar, yang mana kalau tak belajar berdosa. Ada orang kata, baik tak payah belajar. Kalau tak tahu tak apa, tak berdosa. Orang yang begini 2 kali dosa. 2 kali dosa. Dosa yang pertama, dosa dia tak belajar. Yang kedua, dia buat kesalahan hasil daripada kejahilan dia tak belajar. Ada yang memang tak nak belajar fiqh ni, tak nak belajar lebih-lebih agama ni. Kenapa? Tak apalah. Kalau aku tak buat, sebab aku jahil, aku dimaafkan. Tak, ilmu fardu ain ni kalaulah kita tak belajar, awal-awal lagi berdosa sebab hukumnya wajib belajar untuk setiap mukallaf. Okey, kita tengok. Fardu ain, ilmu fardu ain, ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Ada 3. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahlihi ka muqallidil khanaziri al-jawhara wal lu'lu'a wal dhahab. Yang bermaksud, mencari ilmu adalah kewajipan setiap Muslim. Dan siapa yang meletakkan ilmu kepada yang tidak layak bukan ahlinya adalah seperti orang yang meletakkan kalung permata, mutiara dan emas di sekitar leher haiwan. Subhanallah, hadis sahih. Kewajipan mencari ilmu ni talabul ilmi faridah. Tuntut ilmu adalah wajib hukumnya. Ilmu apa? Ilmu fardu ain. Okey, sekarang saya nak bagi, dan kita tahu ilmu fardu ain yang wajib kita belajar ada 3. Cuma tahap saja berbeza. Tapi kurang-kurangnya kita dah belajar basic. Nanti saya tunjukkan contoh. Boleh je duduk situ kan? Kita pusing je kat situ kamera. Okey, jadi ada 3 ilmu yang wajib tadi. Nanti kita tulis. Saya minum air sikit. Okey, Syirah pusing je ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, air coklat Cadbury. Kan main lagi. Coklat Cadbury. Tuan-puan sekalian, memang antara air coklat yang saya suka Cadbury. Mesti ada orang kata, Saza makan Cadbury, minum Cadbury. Nanti saya jelaskan. Okey, alhamdulillah, subhanallah. Okey, tuan-puan sekalian, kan pernah jadi isu pasal Cadbury kan? Sampai masa tu kan, orang tak sebut Cadbury, orang eja cat babi. Ustazah sebut. Salah ke sebut nama binatang? Kan? Ustazah jangan sebut babi, sebut khinzir. Tuan-puan sekalian, khinzir dalam bahasa Arab, babi dalam bahasa Melayu. Tapi sebab manusia telah membabikan babi. Macam tu kan? Telah menggunakan babi sebagai bahan sumpah serana. Saya rasa kan Persatuan Babi pun tak setujulah. Macam tu lah lebih kurang. Tak setuju nama mereka digunakan untuk jadi bahan maki hamun.
Okey. Dua kan binatang, babi dengan anjing. Jadi bahan untuk sumpah seranah. Sebenarnya babi dan anjing tak bersalah lah. Tak bersalah. Dan keturunan mereka pun tak bersalah. Mungkin kerana dua binatang ini menjadi ujian bagi umat Islam. Kan, babi dan juga anjing. Kerana ia menjadi satu ukuran sejauh mana ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Babi ada larangan dia. Kan, kalau sentuh je kena samak. Kan, sentuh. Kalau anjing, kalau tak basah tak. Kalau babi basah ke kering kena samak dan sebagainya. Lepas tu kedua binatang ini, contohnya ada tentang anjing kan. Kalau siapa yang memelihara, malaikat tak masuk dalam rumahnya dan sebagainya. Tapi kalau anjing tu diperlukan untuk jaga kebun yang sangat besar. Kan, di kawasan hutan. Kalau nak upah orang pun tak ada orang nak duduk situ, nak jaga sampai malam. Kalau anjing tak jaga, babi masuk. Jadi macam tu kan. Nampak macam kawan dua ekor tu kan? Tak. Dia orang tak berkawan. Dia orang tak ada hubungan jauh ke dekat kan. Ya, kadang-kadang anjing ni lah yang bila bunyi je berlari laju. Manusia kalau dengar ada hujung pagar tak mampu nak lari, nak pergi kejar ke apa kan. Okey. Saya dulu kan kerja bahagian halal. Tak apalah, tajuk kita berilmu kan. Jadi di situ dah saya banyak pendedahan berkenaan dengan anjing, berkenaan dengan babi dan sebagainya. Okey, ada orang tak selesa, Ustazah, apa sebut babi? Ya, ia adalah sejenis binatang, nama binatang. Memang sebut khinzir tu lembut sikit sebab bahasa Arab. Kan? Tapi tak salah pun. Cuma salah bila orang menyalahgunakan nama babi dan anjing tu. Ada pecamah tu kata kalau saya sebut khinzir, saya tak sebut babi, tak rasa sangat kebabian tu. Macam tu kan. Kami bila kerja halal, antara concern yang perlu diberi perhatian adalah apa-apa kandungan yang melibatkan babi. Anjing jarang digunakan dalam industri pembuatan lah. Sama ada makanan, pharmaceutical ataupun apa sajalah, jarang digunakan. Tapi babi ni tuan-puan sekalian, hujung mulut dia sampai hujung ekor dia ada manfaat yang begitu banyak, beratus-ratus manfaat. Dan kalau mati meninggal dunia. Okey, kalau binatang kita sebut mampus kan. Tapi mati pun tak ada masalah. Kalau matilah seekor khinzir ni, seluruh anggota badan dia boleh digunakan. Sampai gigi, sampai lidah, sampai kulit, sampai bulu, sampai usus, perut, semua boleh digunakan dalam pelbagai industri. Dan dia antara sumber yang berkualiti dan juga murah. Jadi, sebab itu negara-negara industri yang bukan Islam lah memang menjadikan sumber babi ni sumber platelet darah, boleh jadi untuk buat surimi, untuk pharmaceutical, untuk kosmetik, untuk berus, produk-produk macam-macam tuan-puan sekalian. Itu jadi ujian bagi umat Islam untuk memilih alternatif lain. Apabila babi ini haram untuk kita gunakan walaupun unsur yang kecil, kan? Tetapi dia pula Allah jadikan binatang yang paling banyak boleh dihasilkan berbanding binatang-binatang yang lain. Kan, daripada lembu, kambing, bibiri yang suci tu. Kerana itulah talabul halal jihad. Mencari yang halal itu adalah jihad. Subhanallah. Okey, jadi tadi tu Ustazah sebut apa ya? Kenapa Ustazah sebut pasal khinzir? Cadbury. Sebab air, dia orang buat air Cadbury kan. Tapi dah lama pun tak minum. Takut, nampak Ustazah takut. Kena kecam. Sebenarnya fitnah besar bila orang sebut Cadbury, cat babi. Masa tu lah. Sampai orang tulis Cadbury, cat babi. Sebab ada babi dalam tu. Walaupun telah dijelaskan sebenarnya ketika, ini saya bukannya ejen ataupun duta Cadbury ya. Ini saya nak jelaskan beza bila kita ada ilmu dengan tak ada ilmu. Bila ada ilmu, kita akan menimbang sesuatu berdasarkan ilmu. Sebab kita tak boleh menghalalkan benda yang haram dan tak boleh mengharamkan benda yang halal. Tiba-tiba sebab kita prejudice sangat, kita mengharamkan benda yang halal. Okey. Masa berlaku viral kan adanya DNA babi dalam satu ni. Selepas dibuat random. Masa tu saya kerja JAKIM lagi. Saya kerja bahagian halal lagi. Masa tu kan, masa random dia ambil sampel-sampel yang lain.
kali kedua kali ketiga makmal di bawah kerajaan kan, jabatan makmal jabatan kimia mendapati sebenarnya tak ada. Dan kemungkinan besar sebenarnya masa dibuat untuk kali pertama tu berlaku kontaminasi. Berlakunya kontaminasi. Maksudnya mungkin sebelum tu ada produk ataupun ada bahan yang ada khinzir, lepas tu tidak disucikan, tak bersih betul-betul makmal tu, kemudian ada berlaku kontaminate. Tuan-puan sekalian, pasal COVID-19 pun, saya ada baca kisah benar kawan saya sendiri yang dia tulis secara detail. Bagaimana ayah dia yang sihat gini-gini, tapi sebab ayah dia nak pergi check up jantung, lepas tu kena buat test COVID. Ayah dia nak buat ada follow up check up lah, tapi kena buat test COVID dulu. Tiba-tiba dapat result positif. Daripada yang sihat-sihat ni dapat result positif. Ayah dia balik rumah, kuarantin, tak bagi jumpa mak, gini-gini. Pendek cerita, ayah dia hari kedua, hari ketiga pun dia kata ayah sihat. Dan punya ayah dia ni nak mempertahankan dan membuktikan dia sihat, ayah dia buat test COVID kedua dan ketiga semuanya negatif. Maksudnya kemungkinan besar pun berlaku kontaminasi. Maksudnya tuan-puan sekalian, bila dah ada kedua ketiga proven, jadi kenapa kita nak tolak lagi kan? Jadi bila dah dibuktikan selepas itu Cadbury, sebab saya sendiri masa tu kan berurusan dengan syarikat, orang syarikat hubungi apa semua kan, kita tanya, mereka jelaskan. Tapi selepas dah orang pegang yang pertama tu, ada orang yang haramkan terus Cadbury. Coklat Cadbury ke apa ke, tak boleh sentuh, macam sentuh khinzir. Macam tu lah kan. Sampai masa tu nak buat cuci darah sebab rasa aku dah makan banyak Cadbury, kena cuci darah ni sebab ada banyak DNA babi ni. Walaupun dah diterangkan kedua, ketiga, dah diwawarkan, sebenarnya tidak ada pun. Tak ada sikit pun kandungan daripada khinzir. Jadi sebab apa tuan-tuan saya sebut begini? Bila kita cakap pasal kepentingan ilmu tuan-tuan sekalian, ilmu yang akan memandu kita bertindak. Dari sudut percakapan, dari sudut perbuatan kita, dari sudut keputusan yang kita ambil. Jadi sebab itu kalau kita nak boykot, kita memang ustazah lepas pada tu saya dah tak makan dah. Tapi ada orang muda, remaja tanya saya, ustazah sebenarnya saya boleh makan tak? Mak saya haramkan saya makan Cadbury, tapi saya suka sangat Cadbury. Saya tak reka cerita, tapi ramai remaja yang tanya. Sebab kan Waidah tu, saya dah baca fakta, dia orang kata tak ni macam mana. Saya kata boleh je makan kan. Sebenarnya tak boleh mengharamkan benda yang harus, benda yang halal dimakan. Lagipun dah ada logo halal kan. Di situ pun dah jadi macam orang letak ragu-ragu. Apalah Jakim, dah ada babi pun letak logo halal lagi. Tu apa sekian, logo halal bukan senang. Saya terlibat proses daripada A sampai Z. Saya tahu bagaimana very complicated. Subhanallah tuan-puan sekalian, kalau satu produk ada melibatkan 20 bahan, ada yang melibatkan 100 bahan, setiap satu bahan tu kena cek satu persatu. Buat ada pengesahan halal. Jadi tak apa. Itulah pengalaman dulu. Cuma saya nak tulis sekarang ni, kalau siapa yang follow saya dalam 2 tahun lepas, saya banyak ceramah pasal halal. Maksud tu kerja bahagian ni kan. Pergi inspection rumah sembelih, pergi produk. Tapi yelah, saya sekarang ni dah berkembang maju, saya pun tak berani sangat nak cakap pasal halal. Okey, ilmu ni kan ada kita ada ilmu fardu, kita sebut fardu ain. Ilmu fardu ain. Okey tak Syirah? Okey. Fardu ain ada 3 ilmu kan. Yang pertama, ilmu fardu ain yang wajib kita belajar. Yang pertama akidah, ataupun kita sebut tauhid. Lepas tu ilmu yang kedua, fardu ain yang kedua, iaitu ilmu ibadah. Ibadah kita sebut apa? Fiqh. Maksud sebut ni ataupun samalah tu. Ibadah ilmu fiqh. Kemudian ilmu yang ketiga itu ilmu tasawuf. Jangan takut belajar ilmu tasawuf, tak ada apa. Ilmu tasawufnya ilmu akhlak. Ilmu akhlak, adab, macam tu lah. Subhanallah. Okey. 3 ilmu ni wajib belajar, tapi tahap berbeza lah. Kita tolak ke sini sikit. Lepas tu kita tarik ni sikit, dik. Okey. Jam tu betul lah? Tak. Sebelah suku dah. Mama Ustaz tu. Subhanallah. Tasawuf, akhlak dan adab, tuan-puan sekalian. Tiba-tiba dia berhenti ya. Tasawuf, akhlak dan adab.
Okey. Jadi, tuan-puan sekalian, bagi seorang guru, dah nak habis dah masa. Bagi seorang guru, bagi seorang alim ulama, bagi seorang mujtahid yang keluarkan ijtihad, bagi seorang yang alim, sudah tentu peringkat yang diorang kena mendalami berakidah, ibadah, fiqh, tasawuf, akhlak ni mestilah kena mendalam. Sebab ramai juga orang awam tanya, Ustazah, saya nak kena belajar tahap mana? Ustazah, kalau ilmu faraid tu saya kena belajar juga ya? Makcik tak faham lah lepas kira. Saya kata itu bukanlah salah satu ilmu yang wajib orang awam belajar. Cukup kalau ilmu faraid tu difahami dan ada yang pakar. Dan habis tu makcik macam mana kalau tak tahu? Kalau makcik ada masalah tentang ilmu faraid, pergilah rujuk. Tapi kalau belajar basic-basic tu, okey lah. Saya sendiri bidang syariah, belajar ilmu faraid, lagi belajar lagi tak faham. Sungguh, memang itu antara ilmu yang sangat sukar untuk dikuasai. Okey, jadi fardu ain, ada akidah, ibadah, fiqh, ada tasawuf. Inilah 3 ilmu yang wajib kita belajar. Orang awam mungkin peringkat basic pun dah memandai dah. Basic macam mana Ustazah? Basic yang mana kita boleh memahami 6 rukun iman. Kan? Beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada Nabi, beriman pada kitab, beriman kepada beriman pada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar. Belajarlah tentang 6 rukun iman tersebut. Ada pecahan-pecahan dia kan. Kemudian kalau bab ibadah pula, kita belajar apa? Bab rukun Islam. Itulah dia. Bila sebut akidah, tauhid, kita ada rukun iman kan? Kita belajarlah rukun iman. Belajar yang basic-basic yang akhirnya kita memahami tentang Allah, malaikat, macam mana dia bertugas apa kan, para nabi, lepas tu belajar Al-Quran, lepas tu belajar kan bab beriman kepada qada dan qadar, lepas tu beriman kepada hari akhirat. Benda tu kan kita belajar bab tanda-tanda kiamat. Semua itu adalah ilmu yang berkaitan dengan akidah. Ibadah fiqh, kita ada apa? Rukun Islam. Kan kita ada rukun Islam. Subhanallah. Rukun Islam tu kan ada apa? Syahadah. Lagi solat, lagi syirah, puasa, lepas tu ada zakat, lepas tu haji. Subhanallah. Ini kan ibadat-ibadat wajib. Subhanallah. Ada yang tanya, Ustazah, tutup aurat tak ada dalam rukun Islam, tak ada tutup apa tak adanya solat ni? Kalau tak tutup aurat, tak sah solat. Dan memang aurat wanita, aurat lelaki sebagaimana solat. Subhanallah. Jadi, di sini bila kita belajar bab syahadah, apa yang membatalkan syahadah? Solat, puasa, zakat, haji, maka kita dah belajar basic ilmu fiqh. Jadi kita belajar kan bab rukun solat, apa puasa, zakat. Okey. Lepas tu tasawuf pula. Tasawuf ni bab akhlak. Akhlak ni kan ada 2 kan. Akhlak kita dengan Al-Khaliq. Lepas tu akhlak kita dengan makhluk. Al-Khaliq satu je lah, Allah. Makhluk, banyak lah. Makhluk, siapa? Manusia dengan manusia. Lagi? Dengan binatang. Kena ada akhlak kita dengan binatang. Ingat kalau manusia ni tak kira manusia Islam ke tak Islam. Bukannya, Cina tak apa kita tipu. India bukan Islam tak apa kita tipu. Berdosa. Dosa tetap dosa. Solat duit sikit. Tak apa, tak payah jujur sangat. Dia bukan orang bukan Islam pun. Dengan binatang. Kalau kita buat zalim pada binatang pun, tuan-puan sekalian. Nauzubillah min zalik. Manusia, lepas tu binatang. Lagi, tumbuhan. Masya Allah. Alam. Subhanallah, dengan malaikat. Syirah kata dengan malaikat. Ya, ada adab kan dengan dengan jin pun. Yelah, itu ilmu-ilmu yang lain. Bagaimana kita menghormati, contohnya makanan jin jangan buat kan makruh. Makanan jin apa? Tulang. Kan kita makruh kalau kita gunakan tulang untuk berhadas. Masa kan kita boleh istinja menggunakan benda-benda yang keras, time tak ada air kan. Okey, jadi tuan-puan sekalian, banyak lagi lah makhluk ni, banyak lagi lah. Subhanallah. Makhluk Allah, laut, makhluk Allah. Kan bagaimana kita beradab dengan Allah, jaga kebersihan tak apa. Jaga kebersihan laut, sungai, apa semua tu kan. Tanggungjawab kita. Okey. Baiklah. Saya bagi contoh untuk kita memahami perkaitan 3 ilmu ni. Apa kaitan? Macam mana nak memahami perkaitan 3 ilmu ni sampai 3 ilmu ni menjadikan teras kepada
setiap yang kita lakukan. Okey, contoh kita beriman. Saya tanya, Syira yakin tak bahawa solat itu wajib? Yakin? Wajib. Macam mana Syira boleh tahu solat tu wajib? Ada dalam rukun. Ha? Rukun Islam. Ada dalam? Okey. Macam mana boleh tahu? Maksudnya, dia sebenarnya melibatkan keimanan lah. Percaya yang solat itu wajib. Macam mana Syira boleh tahu solat tu wajib? Kalau ada orang kata, sebenarnya solat tu tak wajib. Yang penting, solat tu kan untuk mencegah kemungkaran. Tapi Syira dah tak buat kemungkaran, jadi Syira tak payah solat pun. Bagi orang yang buat mungkar tu kena solat. Syira nak jawab macam mana? Sebab solat ni cara kita nak kenal Allah, cara kita nak dekatkan diri dengan Baiklah. Sebab kalau tak ada solat, kita tak boleh nak Berhubung, ada komunikasi dengan Allah. tak ada connection dengan Allah. Okey, kalau dari sudut akidah kan, ada banyaklah firman Allah berkenaan aqimis solah li zikri, dirikanlah solat. Perintah-perintah Allah yang menyuruh solat. Jadi bila kita yakin, kalau kita tanya bukti, kita kata, mana bukti Allah suruh? Ada rakaman suara? Ada rakam ke Allah suruh? Tak, bukti tu ada dalam Al-Quran. Tapi orang beriman, dia tu yakin dengan Al-Quran. Dia tak petikaikan. Betul lah Al-Quran memang ada sebut. Al-Quran ni saya yakin ini kalamullah. Kalamullah ni kalam Tuhan. Jadi sebab itu ia melibatkan keimanan. Ramai orang tak percaya solat itu wajib. Ramai orang kata solat dengan niat je. Niat sudah cukup. Sebab yang paling utama niat. Sebab Allah melihat niat. Dia pun berhujah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Dia kata Allah melihat kepada hati kamu. Jadi yang penting niat kita solat, insya-Allah kita solat. Jadi sama juga dengan orang-orang Islam yang mengaku Islam, hidup macam orang Islam tapi tak solat. Maksudnya dia ada masalah dengan rukun iman. Keimanan dia bahawa solat itu wajib. Kalau dia betul yakin dan percaya solat itu wajib, dia tak akan tinggalkan walaupun sakit, walaupun penat dan sebagainya. Okey, jadi tuan-tuan sekalian, rukun imannya solat itu wajib. Maksudnya meyakini bahawa solat itu wajib. Sebab daripada kepercayaan dan keyakinan, seseorang itu akan menunaikan solat. Betul. Itulah wajib. Tu macam wajib. Ini baru makanan. Tapi kalau orang Kanu memang dia sebut wajib. Wajib mayang. Wajib mayang. Wajib puasa. Memang ejaan dia K. Jadi Ustazah ni sebenarnya. Tapi bagi ni setengah orang nampak wajib. Wajib ni yang manis-manis tu kan? Beras manis tu kan wajib. Kena carilah pula. Lama tak makan. Okey, wajib. Solat itu wajib. Kita yakin solat itu wajib. Tak solat berdosa. Semua tu kan bab akidah. Dosa tu kan benda tak nampak. Kalau solat boleh masuk syurga. Benda tak nampak lagi. Berkenaan iman juga. Kita ni biasanya manusia percaya apa yang dia dah lihat ataupun ada bukti. Yes, percaya. Tapi rukun iman ni melibatkan kepercayaan yang tak ada bukti pun. Betul ke syurga terwujud? Ada tak orang yang dah rakam gambar syurga? Benda gaib, benda betul gaib yang setelah kita mati je baru kita akan ditunjukkan. Sementara hidup ni benda tu semua tak ada bukti. Cuma ada khabar daripada Al-Quran, gambaran daripada hadis Nabi dan sebagainya. Okey, bila kita dah tahu solat itu wajib, kan solat itu wajib. Dia timbul persoalan bagaimana nak solat? Bagaimana nak solat? Inilah ilmu yang kedua ni. Ilmu yang kedua ni lah. Kita akan belajar bagaimana nak solat. Dalam bab fiqh, dalam bab ibadah. Rukun, syarat wajib solat, syarat sah solat, rukun solat, apa yang membatalkan solat, sunat abad, sunat hayat. Okey, subhanallah. Tapi saya Ustazah tanya Syira, cukup tak kalau kita belajar bab solat fiqh saja? Dari sudut solat mungkin sah. Kalau kita belajar kan? Mungkin sah, solat sah sebab cukup syarat. 13 rukun cukup. Tetapi bagaimana ilmu tasawuf jadi ilmu yang wajib juga kita belajar. Ilmu tasawuf ni kita akan belajar. Ini kan bagaimana nak solat. Tetapi ilmu tasawuf kita akan belajar bagaimana solat nak diterima Allah. Subhanallah. Ini akan masuk bab apa? Solat khusyuk. Kemudian bagaimana solat khusyuk, bagaimana solat ikhlas. Tuan-puan sekalian, walaupun kita yakin solat itu wajib dan kita dah tunaikan solat cukup 13 rukun kan, dan kita tak ada buat pun dan sah dari sudut zahirnya sah.
Tapi kalau kita solat dalam keadaan riak, solat tu kosong. Ditolak oleh Allah. Solat dalam keadaan ujub, solat dalam keadaan sum'ah, solat dalam keadaan takabur, solat dalam keadaan lalai, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wailul lil musallin. Wail lah. Ada yang sebagai ulama kata, wail itu mewakili satu nama neraka wail. Tapi masuk wailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang menunaikan solat. Tuan-puan sekalian, firman Allah ini bukan celaka orang yang tak solat. Orang yang tak solat lagilah celaka, lagilah teruk keadaannya. Tetapi ayat ini menyebutkan wailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang menunaikan solat. Allazina hum fi salatihim sahun, yang mana solatnya dalam keadaan lalai. Wallazina hum yura'un, dan mereka dalam keadaan melakukan ibadah dalam keadaan riak. Jadi sebab itu ilmu tasawuf ni sangat penting, kerana ilmu ini adalah ilmu yang kita belajar, semua ada kaitan. Samalah dengan puasa. Kita beriman bahawa puasa itu wajib. Akidah. Bagaimana nak puasa yang sah? Lepas tu kita belajar ilmu tasawuf, bagaimana nak puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perbincangan ulama. Puasa mata pun kena, puasa lidah pun kena, puasa tangan pun puasa, kaki pun puasa. Apa lagi kita nak cerita? Sedekah. Contoh kan, kita tahu, kita beriman bahawa sedekah itu akan diberikan pahala penghapus dosa. Ni kan benda tak nampak, semua ni berakidah. Kalau orang tak percaya benda ni, dia tak sedekah. Tapi kita, sebab apa kita sanggup duit susah payah kita cari, kita bagi kat orang. Kalau tak ada sebab yang kukuh untuk kita bagi. Tapi sebab kita ada keimanan bahawasanya sedekah yang kita bagi tu, kita akan nikmati di alam kubur. Saya tanya tuan-puan sekalian, ada tak sampai hari ni orang keluar pada kubur cakap, betul lah. Betul. Aku keluar kejap kubur, aku nak cakap memang betul. Aku sedekah dulu, berganda-ganda dalam kubur. Kau jangan tak sedekah. Pun masuk balik dalam kubur. Sampai hari ni pun tak ada siapa jadi saksi kebenaran tentang khabar ini. Subhanallah. Tapi sebab kita beriman, kita ada akidah, keyakinan bahawasanya sedekah kita ni yang kita beri, Allah akan lipat gandakan. Sedekah ni Allah akan gantikan di akhirat. Sedekah ni pengampun dosa. Dan macam-macam kelebihan fadilat sedekah. Subhanallah. Okey, lepas tu kita belajar bab fiqh, bagaimana nak bersedekah. Kan? Kepada siapa? Itu dari segi kaedah untuk mengaturkan dari sudut fiqahnya sedekah kita sekian-sekian. Tapi belum tentu kalau kita pergi pada fakir miskin ataupun kita bayar zakat, dah kena dah asnaf. Belum tentu Allah terima. Itu kena belajar ilmu tasawuf. Bagaimana adab akhlak orang yang memberi. Kan firman Allah, wa ammas sa'ila fala tanhar, kepada yang meminta kamu jangan herdik. Dan Allah ada larang dalam Al-Quran, kamu jangan mengungkit-ungkit pemberianmu. Dan Allah menolak kalau pemberian itu dalam keadaan riak, dalam keadaan suka dipuji, suka dipuja dan sebagainya. Dalam keadaan nak menunjuk-nunjuk kepada manusia untuk mendapat habuan-habuan dunia dalam bentuk apa sajalah. Kan? Jadi tuan-puan sekalian, sebab itu kita boleh nampak tiga ilmu ini adalah ilmu yang saling melengkapi untuk kita menjadi hamba Allah yang diterima ibadah. Okey, sebagai penutup, kita nak pergi kepada satu hadis Nabi berkenaan kelebihan menuntut ilmu. Okey. Berapa orang tengok ni Syirah? Dua-dua. Subhanallah, alhamdulillah. Okey. Kita tengok ni tuan-puan sekalian. Fardu kifayah, kita tak sempat lah ni nak kupas lanjut ni. Golongan bersama. Okey, ini adalah hadis riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sajalah tu. Okey, subhanallah. Okey, kita tengok Nabi SAW bersabda. Maksudnya, jadilah engkau orang yang berilmu, atau orang yang menuntut ilmu, atau orang yang mahu mendengarkan ilmu, atau orang yang menyukai ilmu, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Hadis riwayat Baihaqi. Cuba kita tengok. Nabi pesan apa? Jadikanlah engkau orang yang berilmu. Kalau kita tak mampu jadi orang yang alim, orang yang berilmu, jadilah orang yang menuntut ilmu. Belajar, kan? Kejap kuliah ni, kejap kuliah tu, kan? Sikit-sikit pun jadilah. Yang penting, sentiasa menuntut ilmu. Ataupun orang yang mahu mendengarkan ilmu. Kan? Menuntut ni mungkin kena pengorbanan sikit lah. Pergi kuliah, pergi ni bayar. Maksudnya tuntut betul-betul. Kemudian orang yang mahu mendengarkan ilmu. Okey, sekadar dengar sambil masak, kan, mendengarkan ilmu.
Tapi yang keempat, orang yang menyukai ilmu. Dan jangan engkau menjadi orang yang kelima kerana kamu akan celaka. Orang yang kelima tu tuan-puan sekalian, maksudnya dia tak orang yang berilmu, dia juga orang yang tak tuntut ilmu, dia juga malah nak dengar ilmu, dia pun tak suka ilmu. Ada orang, bila orang tu share majlis ilmu, poyolah sikit-sikit share kuliah Ustazah Asma. Contohlah kan. Itu hari kan ada orang depan saya, dia cakap, Ustazah saya nak minta maaf, sangat minta maaf. Dah lah pengakuan dia tu depan orang. Kan, saya debar kalau ada orang minta maaf depan-depan macam tu, ramai-ramai orang tengok. Kenapa puan? Kenapa? Saya kata, saya minta maaf dulu, saya tak suka Ustazah. Dia cakap macam tu lah. Saya tak suka Ustazah, saya tak suka. Saya block Ustazah gini. Lepas tu panjanglah ceritanya, kesimpulannya sekarang dia dah suka balik. Sebab ada benda yang saya sampaikan membuatkan dia sentak. Dia tak boleh terima apa yang saya sebut tu. Dia kata, siapa Ustazah untuk menilai hati manusia? Sebab apa? Dia dengar ada satu ceramah saya tu berkenaan dengan bila kita keluarkan perkataan keji menunjukkan hati kita bermasalah. Itu kan daripada hadis Nabi, ala wa inna fi jasadi mudghah, seketul badan manusia ni ada seketul daging. Kan bila baiklah daging tu baik seluruh anggota badannya. Dia sebab dikata, sebab yalah bagi dia biasa je sebut bodoh, bangang, perkataan-perkataan macam tu. Lepas tu kan saya pun tanya dia, puan-puan, kalaulah anak kita yang kecil ataupun budak kecil sebut bodoh, bangang, puan tegur tak? Tegur. Elok tak? Memang tak elok budak-budak sebut. Sebenarnya orang dewasa sebut pun tak elok. Dia kata, tapi Ustazah dah biasa, macam tak ada apa pun. Bodoh lah kau ni, macam bangang lah, macam bangang lah dia ni. Takkanlah sebab tu jadi tak elok. Saya kata, saya tanya soalan tu je, kalau budak-budak sebut, puan akan tegur tak kalau anak kecil kita sebut? Tegur tak elok budak-budak. Jadi sama je budak-budak ataupun dewasa. Jadi kita cubalah menghindarkan perkataan-perkataan keji, sebab Allah tak suka perkataan yang keji. Sebab tak ada orang kata bodoh itu perkataan yang mulia. Macam tu. Tapi berbeza dengan intonasi. Tengok intonasi, tengok caralah sebut. Tiba-tiba macam tu pula kan. Contoh, kerana kebodohannya membuatkan dia terpedaya dengan skamer. Mungkin tu lain sikit lah. Bukan maksudnya dia bodoh, kan? Bahasa Ganu bodoh, gitu. Bukan bodoh. Okey. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, kelebihan menteri ilmu, saya nak baca ni je. Hadis Nabi yang terakhir, hadis sahih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, man salaka tariqan yamisu fihi ilman, Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah, membaca kitab Allah dan mempelajari sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, diliputi ke atas mereka rahmat, dan dinaungi oleh malaikat, serta Allah akan menyebut mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Tuan-tuan sekalian, cuba perhatikan kelebihan orang yang menuntut ilmu dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah, masjid, membaca kitab Al-Quran dan mempelajari sama mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Orang yang berada di majlis ilmu ni, yang pertama akan dapat ketenangan. Lepas tu akan dapat rahmat. Dan yang ketiga akan dinaungi oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah akan menyebut mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Okey, subhanallah. Persoalan Ustazah, sekarang tak lagi masjid, tak ada majlis ilmu, macam mana? InsyaAllah walaupun kita buat di alam maya, mudah-mudahan kita tetap dapat tu. Kita tempuh jalan melalui alam maya pun menuntut ilmu, kita menempuh jalan ke syurga. Kemudian kita akan dapat rahmat, sakinah, ketenangan. Kemudian kita akan dapat rahmat. Kemudian akan dinaungi oleh malaikat. Kemudian kita akan disebut oleh Allah di kalangan para malaikat. Subhanallah. Banyak lagi sebenarnya hadis-hadis Nabi kan berkenaan dengan kelebihan. Subhanallah. Okey, sikit. Last. Sekarang aku berapa ya? Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melalui jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan jalan ke syurga. Kita lah ni, sama ada alam maya ke, alam maya pun bukan senang. Nak duduk dengan Ustazah cakap ni sejam ni, subhanallah, bukan satu perkara yang mudah, melainkan kalian mujahadah. Kalian korban masa, tenaga. Kalian, yelah, antara dengar ilmu dengan tengok movie, mungkin sedap movie lagi lah. Maksudnya, tetapi kita lawan hawa nafsu kita, daripada duduk golek saya saja, layanlah kan teman saya. Okey. Tapi teman tu bukan sekadar teman untuk kuliah, tapi teman sampai perjalanan menuju ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Sungguh, tengok ni. Sungguh,
para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keredaan kepada penuntut ilmu. Tengok. Malaikat merendahkan sayap. Soalannya malaikat menaungi dengan sayapnya. Cuma benda ni alam gaib, rukun iman. Kalau kita nampak lah kan, bila kita nak buka je YouTube, lagu-lagu, tak ada. Tiba-tiba buka je YouTube ceramah, tiba-tiba nampak redup. Kalaulah nampak alam gaib tu, mungkin kita ni memang tak berhentilah dengan ceramah. Dengan ceramah. Kan hadir majlis ilmu. Sebab kita nampak. Tapi benda tu alam gaib, hanya orang beriman saja. Jadi, tapi ini adalah hadis sahih. Yang mana Nabi menggambarkan apa yang berlaku kepada penuntut ilmu. Dia akan dibukakan jalan untuk ke syurga. Kemudian tengok, malaikat akan merendahkan sayapnya sebagai redha kepada penuntut ilmu. Penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar laut akan mendoakan keampunan kepada orang yang menuntut ilmu. Subhanallah, penduduk langit dan bumi. Berapa? Kita tak mampu nak kira. Bahkan ikan yang ada di dasar lautan. Tak tahu berapa bilion, trilion ataupun infinity jumlah ikan di lautan. Buat apa? Semua binatang tu buat apa? Mendoakan keampunan kepada orang yang menuntut ilmu. Kelebihan orang alim jika dibandingkan dengan ahli ibadah adalah seperti keutamaan rembulan pada malam pertama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka telah mengambil bahagian yang banyak. Okey, para nabi tidak mewariskan harta, pangkat, kemasyhuran, tetapi mewariskan ilmu yang perlu diturunkan sampai hari kiamat. Jadi, alim ulama tanpa penuntut ilmu tak boleh sampaikan ilmu juga. Sebab itu kita saling melengkapi. Yang menyampaikan dan yang menerima ilmu sebenarnya saling melengkapi. Kalau tak ada orang nak dengar, cakap seorang-seorang, tak sampai juga. Tujuan ilmu itu perlu disampaikan. Jadi subhanallah muslimin muslimat, mudah-mudahan perkongsian ini memberi kita semangat untuk terus menuntut ilmu sampai akhir hayat. InsyaAllah kita matilah sebagai orang yang menuntut ilmu, menyampaikan ilmu ataupun yang mendengarkan ilmu. Jangan sampai orang yang kelima yang tak terlibat apa-apa sebagaimana hadis Nabi kita bacakan tadi. Sekian tuan-puan sekalian, saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih pada semua. Sekali lagi jangan lupa subhanallah kuliah sama-sama kita follow page Masjid Husin Seremban 2. Masjid Husin Seremban 2 banyak program-program ilmiah yang menarik yang mereka sajikan. Kemudian yang kedua, sama-samalah kita memberikan sumbangan. Tu ada bank muamalat tu, dia share akaun bank muamalat Masjid Husin Seremban 2. 05010040287114. Masya Allah. Tak apa, cari je FB Masjid Husin Seremban 2, kalian akan dapat maklumat. Okey, sebenarnya nak buka juga pada sahabat-sahabat, kami ada buat ibadah akikah dalam Malaysia dan luar Malaysia. Jadi nanti kita keluarkanlah iklan ni, poster ni di page. Mungkin ada orang lahirkan anak kan, untuk cucu ataupun untuk diri sendiri. Masa kecil mak tak buat akikah, sekarang kita mampu boleh buat untuk diri sendiri. Jadi kita buat akikah di Malaysia ladang ternak kita sendiri, ladang ternak rumah yang kita sendiri pelihara lembu kambing tu. Jadi insya-Allah diyakini dijamin halalan thayyibah, dan kita bukannya sap-sap kepada siapa, kita uruskan sendiri. Staf kita sendiri pada ladang ternak rumah A sampai Z. InsyaAllah kita boleh tenang dan meyakini bahawa ibadat itu dilaksanakan dengan sempurna. Sekian, salam hari Jumaat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.